Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amat mencintai umatnya. Siapakah umatnya? Saya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dirindui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sentiasa diingati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendoakan kita. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa risau dan juga runsing berkenaan dengan kita. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sering menangis kerana risau tentang kita, runsing tentang kita, bimbang tentang keselamatan kita. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana sifatnya yang digambarkan di dalam Al-Quran di penghujung surah At-Taubah. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu orang yang merasa berat apabila tertimpa musibah kepada orang-orang Islam, apabila tertimpa kesusahan, kesulitan dan kesukaran kepada orang-orang Islam. Baginda yang merasa berat dan baginda sangat-sangat mengingini kebaikan, kesentosaan, kesejahteraan bagi orang-orang mukmin. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat kasih dan juga menyayangi para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita mengetahui bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mengasihi kita, bahkan baginda mengasihi kita lebih daripada ibu kita mengasihi kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam mencintai kita lebih daripada bapa kita mencintai kita. Tidak ada sesiapa yang lebih mencintai kita berbanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Beberapa hadis apabila kita perhatikan yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat prihatin dengan umatnya. Bagaimana kalau kita mendengar hadis-hadis ini, hati kita tidak terkesan, hati kita tidak tersentuh, hati kita tidak terusik untuk membalas cinta dan rindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sentiasa berselawat ke atas baginda dan mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, mengikuti adab dan juga akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin kongsikan beberapa hadis yang mana ulama mengatakan apabila kita menghayati hadis-hadis ini, mudah-mudahan bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menunjukkan bahawa kita tidak berpisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ikatan kerohanian yang ianya tidak terpisah sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sehinggalah kewafatan Rasulullah, sehinggalah nanti kebangkitan di padang mahsyar. Hadis yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya. Baginda mengatakan, aku rindu dengan para saudaraku. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Maka Rasul mengatakan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelahku. Mereka tak sempat melihatku, mereka tak sempat berjumpa denganku, tapi mereka berpegang teguh dengan keimanan kepadaku. Mereka percaya kepada agama yang aku bawakan, dan mereka sanggup berhabis semata-mata untuk berjumpa denganku. Dan mereka amat mencintaiku dan aku mencintai mereka. Mereka adalah saudara-saudaraku. Maka yang dimasukkan dengan saudara-saudara adalah umat Nabi SAW yang tak sempat berjumpa dengan Nabi SAW tetapi beriman dengan Nabi SAW. Siapakah mereka? Saya, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita mendapat kesudahan hidup kita dengan keimanan. Penghujung nyawa kita, penghujung nafas kita, mudah-mudahan berpegang teguh dengan keimanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita adalah saudara-saudara yang disebutkan baginda SAW yang dirindui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ada seorang lelaki lebih daripada 1400 tahun yang lepas telah menyatakan kerinduannya kepada kita. Tidakkah hati kita terusik dengan hal tersebut? Hadis yang kedua yang saya ingin kongsikan adalah Rasulullah SAW bersabda bahawa ketika aku dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
diwafatkan oleh Allah, dan ketika aku berada di alam barzakh nanti, maka akan dipaparkan seluruh daripada amalan umat-umatku. Maka apabila aku mendapati umatku amalannya baik, maka aku akan bersyukur pada Allah kerana ada daripada kalangan umatku yang masih berpegang teguh dengan ajaran agama, walaupun dah terpisah ribuan tahun, tapi masih berpegang teguh dengan ajaran yang lurus yang dibawa oleh Rasulullah. Bagi dia menyatakan, aku bersyukur pada Allah, aku berterima kasih pada Allah. Namun sebaliknya, jika aku dapati daripada kalangan umatku ada yang berdosa, ada yang bermaksiat, ada yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan beristighfar kepada Allah bagi dirinya. Aku memohon kepada Allah agar Allah ampunkan dia, agar Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah hapuskan kesalahan dan kesilapannya. Subhanallah. Bila kita mendengar hadis yang seperti ini, bagaimana kita merasakan bahawa Rasulullah sudah wafat, sudah kita terpisah daripada Rasulullah. Tidak ada perpisahan di situ. Kita sentiasa dipaparkan setiap Isnin dan Khamis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda respon kepada apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Adakah itu perpisahan namanya? Dan kemudian di alam mahsyar, di padang mahsyar di hari akhirat, baginda adalah orang yang paling sibuk sekali untuk memberi syafaat kepada umat Nabi SAW. Tidak ada sesiapa yang lebih sibuk daripada Nabi SAW di hari akhirat. Di padang mahsyar, baginda ingin memberi syafaat, pertolongan dan bantuan kepada umatnya. Baginda tidak rela melihat walau satu umatnya tercampak ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan sekelumit rasa cinta, balasan rindu kepada Nabi SAW dengan mengikut jejak langkah Nabi SAW, dan menghidupkan agama yang dibawa baginda dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.